Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, segala kurniaan limpahkan ke atas kita, dapat kita bersama-sama untuk mendengarkan pengajian ulum hadis. Dan insya-Allah kita akan sambung daripada sesi yang lalu ataupun video yang lalu. Dan semoga para jemaah dan para pendengar sekalian semua sentiasa dalam keadaan sihat dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan sambung pengajian kita dalam kitab Pengantar Ulum Hadis yang dikarang oleh Dr. Rosmawati Ali. Dan pada video yang lepas kita dah masuk dalam bab ataupun perbincangan berkaitan dengan hadis qudsi. Dan kita akan sambung pengajian kita dalam bab hadis qudsi, di mana pada video yang lepas kita berhenti pada muka surat 82, iaitu kita masih dalam perbincangan tentang perbezaan hadis qudsi dengan Al-Quran, dan saya berhenti pada poin yang keempat, dan insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya nak ulang kaji sedikit apa yang kita bincangkan pada minggu yang lepas, di mana kita masuk dalam bab hadis qudsi, di mana hadis qudsi ini secara umumnya merupakan hadis, ia seakan-akan sama dengan hadis yang biasa kita dengar, iaitu hadis nabawi juga dipanggil. Tapi hadis qudsi ini ada perbezaannya dengan hadis nabawi, di mana kalau hadis nabawi itu yang datang daripada Nabi SAW dan maknanya memang datang daripada Nabi SAW. Tetapi hadis qudsi ini mungkin lafaznya datang daripada Nabi sendiri, tetapi maknanya itu ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan ataupun disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ia melalui wahyu, melalui ilham ataupun melalui mimpi. Dia berbeza sedikit dengan dengan hadis nabawi. Jadi tak mengapa, itu para pendengar boleh baca sendiri dalam berkaitan dengan pengertian bahasa, pengertian istilah dan ciri-ciri hadis qudsi juga, dan ataupun boleh lihat pada video yang lepas. Kita akan sambung pengajian kita dalam perbezaan hadis qudsi dengan Al-Quran. Saya ulang kaji lagi, kenapa perlu untuk kita tahu tentang perbezaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Kerana seperti mana Al-Quran itu ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, secara lafaznya dan maknanya semua ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak diubah walaupun sedikit pun, diberikan kepada Nabi SAW melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Manakala hadis qudsi juga, walaupun ia datang daripada Nabi SAW, tetapi maknanya ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui ilham ataupun melalui mimpi. Dan juga kenapa nak kena tahu beza dia, kerana hadis qudsi ni inti dia, ataupun apabila kita baca teks hadisnya, maka kita akan nampak bahawasanya gaya bahasanya itu ia merupakan khitab ataupun kata-kata yang datang daripada yang dari tinggi kepada yang rendah, ataupun yang lagi kuat kepada yang di bawah. Nampak ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khitabnya ataupun cara seruannya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kemudian pada poin yang pertama, kedua, ketiga dan keempat, itu kita dah bincangkan pada minggu yang lepas. Kita akan masuk pada poin yang kelima tentang perbezaan hadis qudsi dengan Al-Quran, di mana pada poin kelima mengatakan jalan penyampaian Al-Quran itu adalah mutawatir, yang bersifat pasti dan ilmu yang meyakinkan dan menduduki martabat yang tertinggi, dan ia berbeza dengan hadis qudsi yang berstatus ahad. Mutawatir ni, ataupun dikatakan di sini Quran itu mutawatir, membawa maksud bahawasanya Al-Quran itu keyakinan ataupun yakin kita terhadap kebenaran dan ketulinan Al-Quran itu pada darjat ataupun peringkat 100%.
kita pasti secara 100% bahawasanya Al-Quran itu memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan melalui Nabi SAW, melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dan Quran yang kita ada sekarang yang dalam bentuk mushaf ataupun yang ada dalam hafalan kita ataupun apa yang kita dengar sekarang ini, ianya memang pasti seperti mana yang Nabi SAW ajar kepada para sahabat, seperti mana Nabi SAW terima daripada Jibril alaihi salam. Maka kita pasti itu benar. Tetapi berbeza dengan hadis qudsi yang di mana dia ahad, kerana hadis qudsi ini dia status dia hadis, maka yang meriwayatkan atau menerimanya itu ia tak macam Al-Quran. Maka ada kemungkinan yang hadis qudsi itu ia merupakan hadis yang sahih, dan juga boleh jadi juga hadis yang tidak sahih. Hadis qudsi ada status-status berikut. Dan seperti mana hadis mutawatir juga kita boleh fahami bermaksud bahawasanya ia diriwayatkan oleh ramai, sekelompok golongan yang ramai, di mana mustahil berlakunya ada penipuan ataupun pendustaan. Maksudnya kalaulah ramai sangat orang meriwayatkan Al-Quran daripada seseorang, daripada Nabi SAW, maka tidak ada ataupun mustahil untuk sesiapa di kalangan golongan ini yang boleh mengatakan bahawasanya Al-Quran itu tidak wujud ataupun Al-Quran itu ia dusta. Tidak. Tapi berbeza dengan hadis, di mana hadis itu ia mutawatir juga. Ada hadis yang mutawatir tetapi tidak sampai darjat mutawatir yang Al-Quran ataupun 100%nya keyakinan yang kita ada terhadap Al-Quran. Sebab tu hadis Nabi SAW dan hadis qudsi juga termasuk ada status yang hadis yang sahih, ada juga hadis qudsi yang hasan, dan juga ada yang dhaif, hatta ada juga yang palsu. Dan kita lihat pada poin yang ke-6, di mana ayat Al-Quran yang diturunkan ia tidak disandarkan sanad kepada Allah Ta'ala, kerana Allah sendiri zat pertama yang berfirman. Baiklah, pada poin yang ke-6 ini ia nak sampaikan bahawasanya yang di mana berbeza dengan hadis qudsi ini, antara Al-Quran dan hadis qudsi. Hadis qudsi dikatakan bahawasanya Rasulullah SAW sebagai orang yang membawa khabar kepada Allah, dia selalu dinisbahkan kepada sabda Nabi SAW. Kalau Al-Quran itu kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kalamnya, ataupun kata lafaz yang kita baca itu, susunan ayat, susunan kata-kata, gaya bahasanya itu memang adalah kalamullah ataupun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi terima wahyu dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk wahyu itu Nabi tak ubah, Nabi sampaikan. Sebab tu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ini. Tetapi hadis qudsi ia berbeza dengan Al-Quran. Bezanya adalah memang ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi maknanya dan lafaz ataupun susunan gaya bahasa ataupun perkataan, ayat-ayatnya semua ia ditetapkan ataupun direka atau disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam Nabi SAW apabila terima satu makna daripada Allah, Nabi susunnya makna tersebut, dia sampaikan kepada para sahabat dengan bahasa ataupun gaya bahasa lafaznya Nabi yang buat ataupun Nabi yang reka. Maka itu berbezanya dengan Al-Quran pada poin yang ke-6. Pada poin ke-7 ia mengatakan bahawasanya di mana Al-Quran itu kita tak boleh meriwayatkan Al-Quran dengan makna. Bila kita baca Al-Quran itu, kita tak boleh baca dengan makna. Kita boleh fahami dengan makna, tetapi kita tidak boleh baca dengan makna. Itu ada berbeza dia. Faham maknanya, ia boleh. Kalau kita baca satu ayat tentang waqimus salata wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat, kita fahami maknanya bahawasanya dalam ayat tersebut ada perintah kewajipan salat dan juga perintah menunaikan zakat, kewajipan menunaikan zakat. Tetapi kita tak boleh baca bahawasanya as-salatu al-wajib, solat itu wajib, kita baca dengan niat bahawa kita baca Al-Quran. Tak boleh macam gitu. Maka Al-Quran itu macam mana ia diturunkan, disampaikan kepada Nabi, Nabi sampaikan kepada kita, macam gitulah kita baca. Kita mungkin boleh fahami makna dia, tetapi tak boleh baca dengan makna. Tapi ia berbeza dengan hadis qudsi, kerana menurut apa yang kita dah belajar pada permulaannya tentang hukum meriwayatkan ataupun membaca hadis atau meriwayatkan hadis dengan makna itu, ada perbezaan pendapat yang banyak. Ada juga di kalangan majoriti kalangan para ulama juga, di kalangan ahli hadis juga yang membenarkan periwayatan hadis dengan makna dengan syarat-syarat yang tertentu.
Maka dalam hal ini, pada poin yang ketujuh, kita boleh kata bahawa Quran tak boleh riwayatkan dengan makna, tetapi hadis qudsi boleh kita riwayatkan dengan makna. Maka pada poin yang 8, apabila orang menolak Al-Quran, maka para ulama mengatakan dia boleh menjerumuskan orang tersebut ke dalam kekafiran ataupun kufur. Boleh keluarkan dia daripada Islam. Kerana beriman dengan Al-Quran merupakan salah satu daripada rukun iman. Beriman dengan kitab, dan di antaranya adalah Al-Quran. Kita beriman dengan Rasul, kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan pada masa yang sama kita beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka siapa yang tidak yang mengingkari ataupun tidak beriman dengan Al-Quran, kebenarannya, kewujudannya, bahawasanya ia daripada Allah Ta'ala, diturunkan kepada Nabi SAW melalui Malaikat Jibril AS, maka dia boleh membawanya kepada kekafiran. Tetapi berbeza dengan hadis qudsi. Hadis qudsi dia ada peringkat-peringkat dia. Siapa yang tak terima kepada hadis qudsi, ia tidak membawa kepada kekafiran, sebagaimana ia membawa kepada kekafiran bagi siapa yang tidak beriman dengan Al-Quran. Pada itu poin ke-8. Yang pada poin ke-9, di mana kita tahu bahawasanya Al-Quran itu bacaannya merupakan satu ibadah, dan diperintahkan untuk kita membaca Al-Quran di dalam solat merupakan salah satu daripada sunnah yang ditekankan ataupun disuruh untuk kita laksanakan. Tetapi tidak boleh kita membaca hadis, walaupun hadis qudsi. Walaupun hadis qudsi itu ada sedikit keserupaannya seperti ada beberapa sudut yang sama dengan Al-Quran, tetapi kita tidak boleh baca hadis qudsi di dalam solat kita selepas baca Fatihah. Kalau kita baca, maka solat kita boleh batal. Pada poin yang ke-10 pada muka surat 83, di mana kalau kita dalam keadaan hadas, kita dalam keadaan haid dan nifas, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini menurut pendapat ramai di kalangan para ulama. Tetapi kalau hadis qudsi tak ada hukum yang sama. Jadi kalau kita dalam keadaan haid, nifas, ataupun kita dalam keadaan tidak berwuduk, ataupun berjunub juga, ia tidak haramlah hukum dia untuk kita pegang kitab hadis qudsi. Kita boleh pegang, jangan risau. Dan pada poin yang ke-11, di mana Al-Quran itu kita diberikan pahala yang berlipat ganda apabila kita membacanya. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, yang di mana Nabi SAW memberitahu bahawasanya pahala kita membaca Al-Quran itu, di mana setiap huruf itu dapat 10 pahala. Hadis ini hadis yang biasa kita dengar, di mana kita baca satu huruf kita dapat 10 pahala. Satu huruf, bukan satu kalimat. Nabi SAW dalam hadis sebut bukan satu kalimat, bukan satu ayat, bukan satu kalimat, tetapi satu huruf. Iaitu kalau satu alif tu kita baca dalam Alhamdulillah, alif lam ha mim dal. Alif lam ha mim dal itu dah 5. Maka 50. Kita baca Alhamdulillah saja, maka kita dapat 50 pahala. Apa lagi kalau kita baca Fatihah dengan baik, dengan penuh, kemudian kita baca surah-surah yang lain dan sebagainya. Maka bacaan Al-Quran itu dikira sebagai perkara yang dikira sebagai ibadah. Ibadah tu apa-apa yang kita buat, kita dapat pahala, dan merupakan satu pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah Al-Quran. Tetapi hadis qudsi dia tak serupalah, dia tak ada dia bukan satu ibadah untuk kita membaca hadis qudsi. Kita tak dapat pahala yang sama seperti baca Al-Quran. Tapi pada pendapat saya, apabila kita baca hadis, apa-apa saja hadis, sama ada qudsi atau tidak, dengan niat yang di mana kita nak berilmu atau mempelajarinya, memahami hadis tersebut atau memahami sunnah Nabi SAW, dan kita nak amalkannya dalam kehidupan harian kita, maka insya-Allah pasti kita akan terima pahala kerana kita membaca hadis qudsi. Cuma yang nak bezakan di sini adalah diberikan Al-Quran, bacaan Al-Quran itu pahala ataupun ganjaran berlipat ganda itu kerana itu adalah kelebihan Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran yang diberikan, dan keistimewaan ataupun kelebihan tersebut ia tidak diberikan kepada hadis qudsi. Pada poin yang ke-12, sebahagian ulama mereka
mengharamkan penjualan Al-Quran atas sebab-sebab tertentu, disebut di dalam Al-Quran, maka ada ulama mengatakan di mana mengharamkan penjualan Al-Quran, kerana akan ia menjual agama dan menjual kalam Allah, dan ayat Al-Quran ni tak sepatutnya dijual. Tapi sebagian ulama mengatakan dibolehkan ataupun diharuskan untuk kita menjual Al-Quran kalau jualan tersebut bukan pasal harganya Al-Quran ataupun ayat Al-Quran, tetapi dia untuk kita cover ataupun kita nak kita nak dapatkan pulangan kita kerana kita beli kertas, kita buat proses untuk buat kitab atau mushaf tersebut, kertas, dakwat, penulisannya, tenaga untuk menulisnya dan sebagainya, maka dibolehkan. Tetapi ada hadis qudsi, para ulama sepakat bahawasanya tidak ada masalah, tidak haram, tidak makruh dan sebagainya untuk kita menjualnya dalam bentuk kitab. Dan yang terakhir sekali dalam perbezaan antara hadis qudsi dan Al-Quran, di mana ayat-ayat terdapat di dalam Al-Quran itu ia dipanggil ayat dan surah, manakala hadis qudsi itu tidak dipanggil sedemikianlah, insya-Allah. Baiklah, itu adalah sedikit sebanyak tentang ataupun 13 poin yang diberikan tentang perbezaan antara hadis qudsi dan juga Al-Quran. Tapi secara kesimpulan yang kita lihat pada semua perbezaan ni, maka kita dapati bahawasanya perbezaan dia tak adalah ketara sangat, hanyalah perbezaan, maka kita tak perlulah untuk kita sampai risau sangat untuk bezakan, kerana ternyata ia sangat berbeza antara hadis qudsi dan Al-Quran. Tak ada kesamaran untuk kita membezakannya. Tapi yang penting kedua-duanya datang daripada lidahnya Nabi atau mulutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat pada di bawah sekali pada poin pada muka surat 83 itu, kita nak masuk pada perbincangan tentang perbezaan hadis qudsi dan hadis nabawi. Jadi tadi dibincang tentang perbezaan hadis qudsi dan Al-Quran. Kita kerana ada sedikit persamaan daripada satu sudut atau dua sudut, kita nak lihat perbezaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi, kerana juga ada perbezaan dalam beberapa sudut, persamaan daripada beberapa sudut antara hadis qudsi dan hadis nabawi. Kerana pertama sekali, kedua-duanya adalah hadis. Kedua-duanya adalah hadis kerana ia dikaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita lihat pertama sekali daripada sudut pengertian. Dari sudut pengertian, pada muka surat 84 dalam perbezaan antara hadis qudsi dan hadis nabawi, bahawasanya seperti yang telah para ulama mereka sepakat bahawasanya hadis qudsi ini adalah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia dilafazkan dengan firman tersebut dilafazkan Nabi SAW dengan kata-kata baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka Nabi SAW dia bertindak memindahkan firman Allah tu dengan kata-kata ataupun gaya bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka itu adalah hadis qudsi. Manakala hadis nabawi, kita boleh lihat bahawasanya ia memang datang daripada maknanya, intipati memang datang daripada Nabi SAW, gaya bahasanya memang datang daripada Nabi SAW punya gaya bahasa. Itu adalah dari segi sudut pengertian lah. Manakala dari sudut isnad ataupun sanad, ataupun di mana dia disandarkan kepada siapa ini, di mana hadis qudsi ini ia dinisbahkan atau disandarkan kepada Nabi SAW sebagai yang pencerita ataupun yang melaporkan ataupun yang meriwayatkan, di mana Nabi SAW riwayatkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menerima berita tersebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang berfirman. Manakala hadis nabawi pula ia disandarkan secara total kepada Nabi SAW sebagai orang yang bersabda. Ini kita lihat daripada segi sandarannya ataupun sanadnya. Kalau kita lihat daripada sudut makna hadis qudsi dan juga hadis nabawi, di mana hadis qudsi ini sebahagian besarnya daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan sebahagian daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita faham wahyu Allah tu Al-Quran yang utama, yang biasa kita dengar wahyu, kita selalu kaitkan dengan Al-Quran, tetapi wahyu juga ia boleh datang dalam bentuk hadis qudsi. Tapi manakala daripada sudut hadis nabawi, sebahagian besar daripada merupakan wahyu.
Seperti kita dah tahu bahawasanya hadis qudsi ini ia datang dalam bentuk wahyu yang diberikan, diwahyukan kepada Nabi SAW dari segi ilham, dalam bentuk ilham Nabi diberikan, ataupun dalam mimpi Nabi SAW diberikan kepada baginda. Tapi hadis Nabawi ada bentuk seperti berikut. Dan juga pada masa yang sama ada juga daripada ijtihadnya Nabi SAW. Ijtihad tu maksud daripada ilmu yang Nabi SAW dia berikan, kebijaksanaan, hikmahnya yang ada pada Nabi, maka Nabi buat ijtihad baginda, Nabi buat keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Maka ada daripada keputusan Nabi, ada memang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah hadis Nabawi. Mana kadang ada juga ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut ia tidak tepat menurut Allah Subhanahu Wa Taala, maka wahyu akan memperbetulkan. Maka itu adalah hadis Nabawi. Dia boleh jadi wahyu dan juga dia juga boleh datang dalam bentuk ijtihad. Dan juga ada hadis Nabawi yang di mana ia bukan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tetapi perbuatan Nabi, yang di mana perbuatan Nabi itu dilaporkan oleh para sahabat. Maka para sahabat menceritakan bahawasanya seperti Ibn Umar mengatakan bahawa aku lihat Nabi SAW melakukan begini. Maka itu juga hadis segitu juga ia dikaitkan kepada Nabi SAW. Ataupun seorang sahabat mengatakan bahawasanya sesungguhnya itu bentuk tubuh Nabi SAW, ataupun wajahnya Nabi SAW, ataupun akhlaknya Nabi SAW, itu juga hadis Nabawi. Tapi ia dikaitkan, disandarkan kepada Nabi SAW juga, tetapi dilaporkan oleh para sahabat. Itu adalah daripada sudut makna pada poin yang ketiga. Pada poin yang keempat, kita lihat daripada sudut isi. Maksud isi sini adalah isi kandungan ataupun teks hadis tersebut, atau juga dikenali sebagai matan. Di mana daripada sudut isi ni kita boleh nampak perbezaan yang sangat besar. Di mana majoriti hadis qudsi, insya-Allah kita akan bincang tentang berkaitan dengan skop hadis qudsi, tentang bagaimana hadis qudsi dia sentuh tentang bab apalah pada muka surat yang nanti kita akan sentuh. Tapi pada sudut isi, pada poin yang keempat muka surat 84, di mana perbezaan ketara antara hadis Nabawi dan hadis qudsi, di mana majoritinya hadis qudsi ia lebih membincangkan atau menyentuh tentang bab-bab ataupun berkaitan dengan tauhid, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, sifat-sifat Allah, zat Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas, dan nikmatnya, kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita, nak beritahu kepada kita bahawasanya betapa besarnya keagungannya, keesaannya dan sebagainya. Maka itu kebanyakan hadis qudsi yang membincangkan tentang perkara tersebut, dan ia sesuai daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba. Maka Allah nak sampaikan, nak beritahu tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan zatnya. Itulah hadis qudsi. Kebanyakan bab hadis qudsi atau hadis qudsi membincangkan tentang perkara tersebut. Tapi kalau hadis Nabawi ada juga membincangkan tentang perkara berkaitan dengan tauhid, tetapi kebanyakan masanya hadis Nabawi ia lebih fokus ataupun membincangkan tentang hukum hakam, membincangkan tentang ibadah, membincangkan tentang keperluan manusia ataupun keperluan kita untuk hidup dekat muka bumi ini. Dia membincangkan tentang hal ehwal berkaitan dengan masyarakat, tentang negara, tentang hukum jenayah dan sebagainya. Halal haram semua ia sentuh. Maka itu adalah skopnya yang berkaitan hadis Nabawi. Maka kita nampak daripada isi kandungan ataupun dari segi skop perbincangan hadis, dua jenis hadis ini perbezaan yang besar. Baiklah, pada muka surat 80, kita masuk pada muka surat 86 tentang bilangan hadis qudsi. Tentang bilangan hadis qudsi, di mana kalau kita nampak kebiasaannya, kalau kita tahu hadis Nabawi ada jumlahnya banyak sangat. Ada ulama kata 800,000, ada ulama kata 500,000, ada kata 300,000 dan sebagainya. Dan ramai di kalangan para ulama mutaqaddimin ataupun di kalangan para ulama kita yang besar, mereka hafal beratus-ratus ribu hadis. Dan bila saya sebut jumlah ini semua, ia tidak kiralah termasuk sekali sama ada sebuah hadis yang sahih, hadis hasan ataupun hadis dhaif. Ini kita tengah lihat daripada segi total. Tapi kita lihat di mana hadis qudsi ini, para ulama hadis mereka ada perbezaan pendapat, tetapi daripada pendapat mereka boleh nampak bahawasanya hadis qudsi ini tak banyak. Ada ulama kata sebanyak 80, ada kata 100, ada kata 200, ada kata 250. Dan di sini seperti Ibn Hajar Al-Haythami mengatakan ia melebihi 100.
hadis qudsi. Dan juga menurut Imam Al-Munawi dan kitab Ittihafat As-Saniyah fil Ahadits Al-Qudsiyah, di mana dia kata bahawasanya hadis qudsi ada sebanyak 277 buah hadis qudsi. Perbezaan pendapat, tapi kita boleh nampak hadis qudsi ni tak banyak dia berbeza dengan hadis nabawi. Baiklah. Kita masuk tentang kedudukan dan kehujanan hadis qudsi. Ada perbezaan pendapat tentang di kalangan para ulama. Ada mengatakan bahawasanya hadis qudsi ini ia sebenarnya sama kedudukannya dengan Al-Quran kerana ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah SWT berfirman seperti mana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman di dalam hadis qudsi. Maka ada sebagian pendapat mengatakan bahawasanya ialah kalam Allah SWT seperti Al-Quran, tetapi ini adalah pendapat yang tak kuatlah atau pendapat yang minoriti. Di antara hujah yang dikatakan bahawasanya berbanding dengan hadis-hadis nabawi yang lain, hadis qudsi ni jelas bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, daripada segi bergaya bahasanya, dan pada masa yang sama disebut dalam hadis tersebut lafaznya qala Allah Taala ataupun qala Nabi SAW fima yawi an rabbih tabaraka wa taala, iaitu apa yang diriwayatkan seperti mana yang Nabi SAW riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, ataupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada disebut dalam hadis qudsi. Maka daripada perkara ini jelas nampak perbezaannya dengan hadis nabawi. Nak beza atau nampak bahawa hadis qudsi ini lebih atas ataupun lebih tinggi kedudukannya daripada hadis nabawi. Ini ada pendapat sebagian pendapat. Namun begitulah, kita pendapat yang lebih tepat merupakan ia tidak menyamai, tidak sama kedudukannya dengan Al-Quran. Tidak sama kedudukannya dengan Al-Quran kerana hadis qudsi ni walaupun memang ia diriwayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi statusnya sebagai hadis itu yang membuatnya ia sama dengan hadis yang lain, kerana hadis itu selagi mana dia hadis ada kesangkaan bahawasanya boleh ada kesangkaan ia tidak 100% benar. Mungkin kalau benar 99%. Jadi kita tak boleh confirm 100% seperti Al-Quran. Jadi sebab tu hadis qudsi ada hadis qudsi yang sahih, ada qudsi yang hasan, dan juga ada yang dhaif. Dan juga kita lihat pada poin yang kedua pada muka surat 87 di bawah, di mana seperti disebut oleh Imam Abu Al-Baqa dan juga At-Tibbi, di mana mereka mengatakan bahawasanya perbezaan dengan Al-Quran, hadis qudsi itu dia berbeza dengan Al-Quran kerana Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam bentuk wahyu melalui malaikat Jibril alaihi salam ketika Nabi SAW dalam keadaan terjaga. Tetapi pada masa yang sama juga hadis qudsi pula ia diturunkan kepada Nabi SAW dalam bentuk wahyu, ilham, atau dalam keadaan mimpi dalam masa Nabi SAW sedang tidur. Walaupun begitu pun nampak kepentingannya hadis qudsi kerana kedudukan ataupun kedudukannya mungkin ia ada kepentingan lah, walaupun dia sama hadis dengan hadis Nabi yang lain, tetapi ada kepentingannya, ada lebih kepentingannya dari segi kandungan makna dia ataupun skop perbincangan hadis qudsi yang kita akan lihat pada muka surat 88. Baiklah, muka surat 88, muka surat seterusnya tentang skop hadis qudsi, di mana perbincangan hadis qudsi ia berkisar lebih kepada berkaitan dengan kelebihan amalan, pahala, perbuatan, tentang akidah, tauhid, keesaan Allah SWT, keagungan, berkaitan dengan amalan yang digandakan, sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janji Allah kepada hamba yang soleh. Maka ini semua adalah merupakan bacaan yang hadis qudsi merupakan bacaan yang baik di mana untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan kepercayaan kita, dan menetapkan lagi akidah kita, dan juga ilmu pengetahuan kita berkaitan dengan ilmu tauhid. Jadi itu lebih kepada skop hadis qudsi. Berbeza seperti yang saya sebutkan tadi, di mana hadis nabawi lebih kepada perbincangan hadis nabawi itu lebih kepada cara hidup kita di dunia ini, dan juga persiapan kita untuk di akhirat juga. Wallahu ta'ala alam. Contoh hadis qudsi para jemaah atau pendengar semua boleh baca sendiri. Jadi kita insya-Allah kita akan masuk dalam bab
yang seterusnya, iaitu hadis sebagai sumber yang kedua ataupun hadis sumber kedua dalam syariat Islam. Saya rasa para pendengar semua atau para jemaah sekalian semua maklum bahawasanya Islam itu ia terdiri daripada dua sumber yang asas, iaitu Al-Quran, kalamullah, dan juga hadis Nabi SAW, di mana kedua-dua ini dikenali ataupun dipanggil dalil ataupun bukti, ataupun juga dipanggil sebagai hujah. Ini adalah hujah dalam bukti, di mana dalam segala apa yang kita laksanakan ataupun kita kerjakan di dalam agama kita ini. Maka kita lihat bagaimana penulis dalam pendahuluan dalam topik berkaitan dengan hadis sebagai sumber kedua syariat Islam pada muka surat 91. Seperti yang semua maklum bahawasanya hadis ini merupakan satu khazanah, peninggalan. Sebab tu sebagian ulama kata hadis itu asal, iaitu peninggalan ataupun kesan yang ditinggalkan kepada kita, dan ia adalah satu khazanah yang sangat bernilai, di mana ia memandu kita untuk kita berjaya sama ada kat dunia ini ataupun di akhirat. Dan ini, dua perkara ini merupakan tujuan hidup kita, dan sudah tentulah kebahagiaan ataupun keselamatan kita di akhirat itu merupakan yang lebih utama. Tetapi juga penting juga untuk kita memastikan kehidupan kita dan kejayaan kita juga di dunia ini, insya-Allah. Dan kalau kita lihat dari itu, hal tersebut kerana hadis Nabi SAW yang merangkumi aspek keagamaan berkaitan akhirat, maka dalam berkaitan dengan dunia juga, maka itu adalah kepentingan hadis. Ia sentuh kepada dua-dua, dunia dengan akhirat. Maka tentang kepentingan ataupun kedudukan hadis sebagai sumber yang kedua itu, ia disebut di dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Allah SWT menekankan tentang kepentingan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, apa yang dibawa oleh Nabi itu merupakan bukan satu yang kita perlu untuk ikut, satu pada kita perlu taat perintahnya. Kita lihat pada kehujahan hadis di bawah, di mana dikatakan, penulis mengatakan bahawasanya jumhur para ulama telah sepakat atau menegaskan mengatakan bahawasanya hadis itu ia diterima atau menjadi sumber yang kedua sebagai rujukan selepas Al-Quran. Dan di antaranya adalah yang disebut adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, di mana merupakan orang yang pertama yang menerima serta berpegang sebagai hadis itu merupakan hujah yang kedua atau hujah dalam mengistinbatkan atau mengeluarkan hukum-hukum yang ada dalam hadis tersebut daripada Al-Quran dan juga daripada hadis itu sendiri. Dan ini disebutkan atau dipraktikkan oleh Al-Imam Syafi'i dalam kitab Al-Dia, dan juga dalam kitab Risalah. Dan ini adalah dua kitab induk atau kitab ibu kitab lah bagi mazhab Syafi'i, dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka kita boleh lihat jelas kehujahan hadis ini dalam perundangan dan dalam syariat Islam. Kalau kita belajar berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan usul fiqh, bahawasanya berdasarkan dalil yang termaktub secara jelas di dalam Al-Quran, maka kita boleh dapati bahawasanya para ulama dan pendapat menyuruh kita untuk beriman dengan orang yang beriman untuk mentaati Allah juga dan Rasulnya. Maka bila kita, Allah SWT menyuruh kita wa ati'u Allah dan Rasulmu, dan juga di kalangan perintah-perintah kamulah, tapi kita fokus pada bahagian kedua, kita taat kepada Allah SWT. Di antara ketaatan kepada Allah adalah kita membenarkan, mempercayai dan mempelajari Al-Quran, dan pada masa yang sama wa rasulah, iaitu kita mentaati Nabi SAW dan Rasulmu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di antara cara kita mentaati Nabi Muhammad SAW adalah dengan kita menerima taat atas apa yang disampaikannya, diperintahkan oleh Nabi SAW, dan itu adalah dalam bentuk hadis yang kita baca. Pada muka surat 92, muka surat 93 dan 94 adalah berkaitan dengan apakah dalil Al-Quran dalam kita yang mengatakan tentang kehujahan ataupun hadis itu merupakan hujah yang kedua sebagai sumber dalam agama kita. Kita lihat pada
A di sini, iaitu ayat yang pertama dalam surah Nisa ayat 80, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Iaitu bermaksud siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berpandukan dengan ayat ini jelas bahawasanya Al-Quran itu sendiri mewajibkan kita sebagai orang Islam untuk mentaati Allah dan juga pada masa yang sama mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingkar apa yang Nabi SAW sampaikan atau perintahkan kita, maka seakan-akan kita dah ingkar Allah Subhanahu Taala. Maka kalau kita tolak hadis, sebab tu seakan kita macam kita tolak Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia boleh membawa kepada kekufuran. Seperti yang saya sebutkan tadi pada B, firman Allah, ya alladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu, atii'u Allah wa atii'u rasulahu wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah SAW dan kepada ulil amri, orang yang berkuasa di antara kamu, iaitu pemerintah kamu daripada kalangan kamu. Dan jika kamu berbantah-bantah ataupun kamu bergaduh ataupun kamu berbeza pendapat, berselisih dalam apa-apa satu perkara, maka kamu rujuklah ataupun kembalikanlah kepada Al-Quran dan juga sunnah Rasulnya, iaitu Nabi Muhammad SAW atau perintahnya. Ini disebut dalam surah An-Nisa. Maka dalam ayat ini juga ayat yang penting, kita boleh fahami bahawasanya kewajipan mentaati Nabi SAW itu sama kedudukannya dengan kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini satu perkara yang sangat jelas dan disepakati oleh di kalangan para jumhur ulama lah. Kita tak boleh sanggah lagi, ini memang pasti bahawasanya kedudukan untuk kita mentaati Allah itu sama macam kita juga pada sama kita taat kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita taat kepada taat kepada Nabi SAW, maka kita seakan-akan kita tak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara zahirnya Al-Quran dan hadis itu kedudukannya tidak sama, kita pasti bahawa Al-Quran itu memang kedudukannya lebih tinggi daripada kedudukan hadis, kerana ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari segi zahir lah, tetapi hakikatnya ia adalah pada kedudukan yang sama sebagai sumber. Kedudukan memang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di zahirnya Quran itu lebih tinggi. Sebab tu kita panggil Quran sumber yang pertama, hadis adalah sumber yang kedua. Kalau kedua-dua yang sama lah secara zahir, kita panggil Quran dan hadis sumber yang pertama lah kan. Tapi tak begitulah. Kerana walaupun kita lihat Al-Quran itu memang datang daripada Allah, kemudian hadis itu daripada Nabi, tetapi kita kena fahami bahawasanya apa yang datang daripada Nabi SAW itu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia secara asalnya lah daripada segi maknanya, dan ia bukan daripada wahyu ataupun ilham, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat sebuah ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahawasanya dia itu Muhammad itu dia tidak mengatakan apa-apa daripada mengikut hawa nafsu, tetapi apa yang disampaikan olehnya atau disebut atau dikatakan olehnya itu merupakan wahyu yang disampaikan ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi apa yang lahir datang daripada Nabi SAW itu bukan berdasarkan kepada akal fikiran, bukan daripada hawa nafsu Nabi, tetapi petunjuk daripada Allah Taala. Dan kita ingat Nabi SAW ni dia tak macam kita. Nabi tidak dikuasai oleh syaitan, oleh hawa nafsu dan sebagainya, kerana Nabi SAW bersifat maksum anis zan. Kita lihat pada ayat yang ketiga, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Ali Imran ayat 32, qul atii'u Allah wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dalam surah Ali Imran ayat 33, di ayat ini di mana kita fahami bahawasanya diwajibkan kepada kita semua umat Islam, umat Islam untuk taat kepada Nabi SAW tanpa kita berfikir banyak lah, ataupun tanpa kita berdolak dalik lah, dan kita sedaranan supaya mengikuti Nabi SAW, mengambil sumber dan merujuk kepada sunnah Nabi. Dalam erti kata yang mulianya adalah mengikuti ataupun mengambil apa yang Nabi SAW sampaikan, apa yang disebut oleh Nabi, maka hukumnya wajib, hukumnya wajib sebagaimana yang kita mematuhi Al-Quran. Okey. Maka berdasarkan dengan ayat-ayat ini semua, maka kita boleh fahami bahawasanya kita boleh fahami bahawasanya hadis Nabi SAW itu merupakan satu sumber yang pasti,
sumber kedua yang pasti selepas Al-Quran, dan ini telah ditekankan ataupun dikonfirmkan oleh Al-Quran itu sendiri. Maka wajib untuk kita beriman kepada apa yang dibawa Al-Quran oleh hadis Nabi SAW, seperti mana kita beriman dengan Al-Quran. Dan kalau kita tolak, maka ia seakan kita tolak Al-Quran, kerana kita tolak Allah Subhanahu Wa Taala, kerana seakan kita tak percaya apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran tentang kewajipan kita mematuhi apa yang Nabi SAW katakan. Maka sekaligus kita boleh lihat di sana ia menetapkan hadis sebagai perundangan ataupun sumber perundangan Islam yang kedua. Maka insya-Allah pada kesempatan akan datang, itu adalah dalil Al-Quran tentang hadis sebagai perundangan yang kedua selepas Al-Quran. Kemudian kita insya-Allah pada kesempatan akan datang, kita akan lihat bagaimana apa yang disebut oleh Nabi SAW sendiri dalam hadis-hadis Nabi tentang hadis baginda itu sendiri merupakan sumber yang kedua selepas Al-Quran. Kemudian kita juga akan lihat pada dalil ijma' ataupun sepakat para ulama' ataupun dalil logik akal lah, untuk kita fahami dengan lebih baik. Wallahu ta'ala alam. Semoga para jemaah sekalian dalam keadaan sihat belaka. Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan begini. Dan insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada masa yang akan datang insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Satu tasbih kafarah dan salatul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa pada video akan datang insya-Allah.